Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk rancangan perumahan negara Kampung Rimba dan sekitarnya akan mempunyai sebuah bangunan masjid baharu dengan menggunakan anggaran peruntukan di bawah rancangan kemajuan negara RKN yang berjumlah lebih 3 juta ringgit. Majlis mendirikan tiang masjid baharu tersebut diadakan kemarin. Acara disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Bangunan masjid baharu tersebut dijangka siap pembinaannya pada bulan November tahun ini. Masjid berkenaan dijangka boleh menampung sehingga 1,500 jemaah. Beberapa usaha telah pun giat dilaksanakan bagi memaksimumkan peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan melalui arahan Bruneiization dan peluang perniagaan dan perusahaan tempatan melalui arahan Local Business Development. Perkara itu dijelaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua pada sesi muzakarah Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya bersama ahli-ahli yang berhormat Majlis Mesyuarat Negara. Yang Berhormat Pihin Datuk Lalu Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof juga menyentuh mengenai inisiatif pembaharuan dan penambahbaikan berkaitan dasar dan peraturan dalam perkhidmatan awam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Saleh Bustaman bin Haji Zainal Abidin. Kementerian Kesihatan mengadakan majlis sambutan Isra' dan Mi'raj. Acara berlangsung di Kementerian Kesihatan dan merupakan anjuran bersama Jabatan Perkhidmatan Farmasi dan Jabatan Perkhidmatan Renal. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diserikan dengan ceramah khas yang antara lain menyentuh mengenai kepentingan solat yang merupakan ibadah terpenting bagi seluruh umat Islam, di samping mengingati perjalanan Nabi Muhammad SAW yang menerima mukjizat mengenai nilai solat dan kelebihan menjaga solat. Ceramah disampaikan oleh Dayang Siti Hanisah binti Haji Osman, Pegawai Pelajaran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Perhimpunan Agung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 akan diadakan Sabtu ini di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Latihan bersepadu diadakan bagi memastikan persembahan berjalan lancar dan teratur. Hadir bagi meninjau dan memastikan kelancaran latihan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tema sambutan tahun ini Bersatu Mencapai Cita Negara menggambarkan pentingnya kerjasama dengan pendekatan seluruh rakyat untuk kemajuan negara dan keselamatan dunia dan akhirat. Sebagai aset negara dan pemangkin kecemerlangan pembangunan masa depan, penglibatan belia dari pelbagai latar belakang mencerminkan semangat cintakan negara serta jati diri untuk membawa negara maju ke hadapan dalam bersatu mencapai cita negara. Penglibatan generasi belia dalam semua aspek upacara menjadi cerminan sifat positif golongan berkenaan. Perlunya kita ini sebagai belia menjadi tulang belakang bagi membangunkan negara yang berjaya dengan berusaha membangunkan ekonomi negara dari pelbagai sudut dengan memberanikan diri, menceburkan diri dalam apa jua bidang agar di masa akan datang kita dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kepada negara. Keterlibatan para belia dalam apa jua aktiviti atau agensi perlu bagi proses transformasi negara. Perubahan, penghijrahan dan transformasi adalah kemestian dalam usaha menuju negara yang maju dan dinamik bagi mencapai wawasan negara 2035.
Sebagai seorang belia, sifat kepimpinan perlu ada seperti berdaya tahan, menerima kritikan, inovatif dan bersedia menghadapi pelbagai cabaran yang sedia ada. Belia adalah generasi penerus pembangunan negara yang akan dapat mendukung usaha dalam merealisasikan wawasan negara 2035. 7 Puak Jati Brunei antara salah sebuah pasukan yang menyertai perbarisan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini melibatkan 180 orang. Penyertaan seumpamanya memberi kesempatan bagi puak-puak jati negara ini untuk memasyarakatkan budaya dan tradisi setiap puak serta memperkenalkan kewujudan mereka kepada generasi masa kini. Para peserta menzahirkan rasa gembira kerana dapat menunjukkan semangat patriotik dalam sama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan. Saya mau mengikuti pada tahun ini kerana menangkan ia 40 tahun Tani Merdeka. Adalah lebih baik Tani orang menyambutnya secara besar-besaran kerana orang dalam 40 tahun itu macam-macam Tani hadapi, pembangunan dan macam-macam lah. Saya merasa bangga dan sangat teruja mewakili Puak Dusun bagi merayakan ataupun menjayakan Hari Kebangsaan yang ke-40 pada tahun 2024. Saya berasa sangat bangga dan bahagialah join di perbarisan. Mau menunjukkan rasa berjiwa rakyat and then first time juga, so yeah, happy lah. Sangat gembira dan teruja kerana diberi peluang untuk ikut dalam perbarisan tahunan ini. Pasal orang suka and then minat macam itulah. Iski kan melihat HM itu. Aku senang kenal. Dulu di Bandar Sri Begawan, jadi merasa di stadium dulu lah untuk kemerdekaan pada tahun ini. Gembira tu di dalam perbaikan di stadium yang pertama kali. Logo sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan tahun ini menggambarkan kesetiaan dan kesungguhan orang Brunei bersatu mencapai cita negara. Keris dan dastar menjadi lambang kemegahan, ketuanan dan kedaulatan bangsa serta kebesaran pemerintahan beraja. Warna kuning dastar sapu-sapu aing melambangkan kesetiaan dan kesediaan mempertahankan sistem pemerintahan beraja. Panji-panji negara Brunei Darussalam melambangkan kesatuan orang Brunei dalam mencapai matlamat pembangunan negara dan bangsa. Kedua-dua reka bentuk melambangkan kepentingan kepimpinan, kesetiaan dan kesatuan sistem pemerintahan beraja yang disanjung tinggi. Warna kuning pada sarung keris melambangkan institusi beraja yang disanjung tinggi dan dipertahankan. Sementara reka bentuk 40 rumi diinspirasikan dari Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin sebagai manifestasi kemajuan negara merdeka 40 tahun di bawah pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Utap yang melambangkan perlindungan dan keselamatan membawa maksud negara Brunei Darussalam akan tetap menyediakan perlindungan dan keselamatan kepada rakyatnya. Pamur keris berwarna hijau melambangkan agama Islam sebagai teras perundangan dan kehidupan. Dengan reka bentuk helix berlengkong 3 menandakan cita negara iaitu matlamat wawasan Brunei 2035 yang memerlukan rakyat bersatu padu untuk dicapai. Ada banyak elemen kebudayaan yang apabila dicantumkan ia akan menjadi imej keris yang melambangkan kebesaran pemerintahan beraja. Dan juga logo ini yang menggambarkan semangat patriotik dan kesetiaan kepada negara sambil merayakan kejayaan dan kesetiaan orang Brunei bersatu mencapai cita negara.
Negara Brunei Darussalam kini berada dalam fasa kedua monsun Timur Laut dan dijangka berterusan sehingga bulan depan. Semasa tempoh tersebut, pada kebiasaannya keadaan atmosfera cenderung lebih stabil dengan pengurangan aktiviti turunan hujan. Bulan Februari dan Mac dikategorikan sebagai 2 bulan terkering dengan jumlah purata turunan hujan yang terendah direkodkan berbanding bulan lain. Fenomena El Nino dijangka mengurangkan lagi jumlah turunan hujan di negara ini bagi beberapa bulan akan datang. Keadaan cuaca yang sering dialami semasa tempoh fasa kedua monsun Timur Laut adalah keadaan cuaca panas dan kering. Pada waktu siang, suhu udara harian maksima ada kalanya boleh meningkat antara 33 darjah Celsius ke 35 darjah Celsius dan keadaan kering juga boleh menyebabkan cuaca sedikit berjerebu. Keadaan cuaca berangin juga dijangka berlaku sekali-sekala. Keadaan laut boleh sekali-sekala meningkat ke bergelora semasa keadaan angin kencang. Orang ramai dinasihati mengambil langkah berjaga-jaga terhadap keadaan cuaca panas dan kering yang diramalkan berlaku. Keadaan laut bergelora adalah berbahaya terutama kepada bot-bot kecil dan aktiviti rekreasi dan sukan di laut. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa mengadakan majlis pembubaran Jawatan Kuasa Eksekutif Persatuan Alumni sesi 2021-2023 dan pelantikan Jawatan Kuasa Eksekutif Persatuan Alumni sesi 2023-2025. Sijil penghargaan dan pelantikan disampaikan oleh Dr. Haji Noor Affan bin Haji Zainal Rektor Yunisa. Majlis merupakan acara rasmi Yunisa yang diadakan sekali dalam 2 tahun. Acara dikendalikan melalui Pejabat Hal Ehwal Alumni dengan kerjasama Jawatan Kuasa Eksekutif Persatuan Alumni Yunisa.